Sebelum dia meninggal dunia, dia dermakan semua, dia wakafkan semua hartanya, tanah-tanahnya, bisnesnya ke jalan Allah dan meninggal miskin. Ini okey. Tak ada masalah. Okay? So, you born poor is not your fault and you can become rich. Okay? It's your fault if you cannot become rich. So, kalau you become rich, tak apa. And you can die poor but leaving great impact to society. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke YouTube channel Dr. Adam Zubir, Doktor Kewangan Anda. So, kali ini saya nak buka video ini dengan satu quote yang dikongsikan oleh Aki Nordin. Alright. Aku suka Dr. Adam Zubir. Itu poin penting. Okay. Aku suka satu quote ni. It's not your fault if you born poor. It's your fault if you die poor. Tak silap saya lah, Bill Gates rasanya pernah cakap di topik, ataupun anda pernah, kalau anda type Bill Gates dengan quote ini, mungkin akan keluar. Tapi sama ada benda tu datang daripada beliau ataupun tidak, saya tak sure. Okay? Tapi ada betulnya dan ada juga salahnya. So saya nak cakap dari segi betulnya. Okay, betulnya, it's not your fault if you born poor. So kita tak boleh nak menyalahkan takdir. Betul? Sebab takdir kita dah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Alright? Anda tak boleh nak pilih mak bapak anda. Okay, anda tak boleh nak pilih. Saya nak dilahirkan menjadi seorang putera. Kan? Tak boleh lah. Okay, anda tak boleh nak pilih. So, kalau anda lahir dalam kalangan masyarakat yang tak kaya, okay, ataupun yang miskin misalnya, bukan salah anda. Bukan salah anda. Tetapi quote ini memberitahu, it's your fault if you die poor. Tapi kalau anda kekal, okay, berada dalam kemiskinan, in a way, quote ni mengatakan itu adalah salah anda. Sebab apa? Sebab bagi saya lah, based on the quote, saya punya pemahaman sendiri, iaitu anda tak berusaha untuk mengubah nasib anda. Dan benda ni pun ada kan dalam Islam, di mana Allah takkan mengubah sesuatu kaum itu selagi anda tak mengubah nasib anda sendiri. Dari situ kita tahu, setiap daripada kita ada kuasa untuk ubah nasib kita. Tak kisahlah sama ada kita ni dilahirkan dalam keluarga miskin ataupun keluarga yang sederhana maupun keluarga yang kaya. Cuma kita tak boleh nak nafikan orang ataupun orang-orang yang dilahirkan dalam keluarga yang kaya, mereka ada head start ataupun dalam bahasa lain unfair advantage. Sebab kalau anda lahir dalam kalangan masyarakat yang kaya, bermaksud anda dapat pendidikan yang bagus. Mungkin keluarga anda ni memang ada ilmu dan pengalaman dan kemahiran dalam bisnes. So, mungkin anda mulakan berbuat bisnes di usia yang muda. Saya pernah dijemput satu ketika dahulu untuk menjadi salah seorang panelis, okay, di mana salah seorang daripada panelis tersebut merupakan seorang wanita yang berusia 18 tahun yang dah pun memulakan bisnes perniagaannya seawal usia 15 tahun. Okay, menjual, tak silap saya, lipstick lah, dan sudah meraih keuntungan beratus-ratus ribu pada usia yang sangat-sangat muda, tak habis sekolah lagi. Sebab apa? Sebab mak ayah memang buat bisnes. Mak ayah memang dah latih anak mereka untuk memulakan perniagaan di usia yang muda. So, itu yang saya maksudkan dengan unfair advantage. Di mana kita tak boleh nak nafikan. Orang yang lahir dalam kalangan masyarakat yang kaya ini, mereka ada that unfair advantage. Tapi ada juga, kita pernah dengar kisah-kisah orang yang lahir dalam masyarakat ataupun dalam keluarga yang kaya jadi papa kedana sebab menyalahgunakan kekayaan mereka sendiri. Okay, fine. But that's why I say, okay, benda ni usaha. Okay, kita sendiri yang menentukan nasib kita. So, kalau anda dilahirkan dalam keluarga yang miskin, anda kena berusaha. Antara usaha yang anda boleh buat adalah untuk menonton video-video dalam channel YouTube Dr. Adam Zubir. Okay, anda kena belajar apa itu pengurusan kewangan, apa itu pelaburan, macam mana nak tambahkan pendapatan, buat bisnes, dapatkan skill ataupun kemahiran, high income skill, okay, yang memberi pendapatan yang tinggi misalnya. Okay, iaitu saya pernah kongsikan sebelum ini dalam sales dan marketing. So, benda-benda ni usaha. Semua orang boleh berusaha, betul? Semua orang boleh belajar macam mana nak tambahkan pendapatan anda. Kita ada banyak kisah-kisah yang kita dengar. Orang yang lahir dalam keluarga yang miskin jadi jutawan. Mahu pun billionaire. Ada. Benda ni dah dibuktikan oleh orang-orang yang kita boleh baca dekat dalam Google. Ada macam-macam kisah orang miskin jadi kaya raya. Ada. So, kita kena belajar macam mana dia buat macam tu. So, dalam bahasa mudahnya, in a way, saya macam setujulah quote ini. It's not your fault if you born poor. It's your fault if you die poor. Cuma,
Okay? It's your fault if you die poor ini, saya ada pandangan berbeza sedikit. Okay? So kalau quote daripada Dr. Adam Zubair, it's not your fault if you born poor, it's your fault if you cannot be rich. Okay? Tu Dr. Adam Zubair. It's not your fault if you born poor, it's your fault if you cannot achieve ataupun if you cannot become rich. Anda boleh jadi kaya dalam hidup ini. Tak kisahlah anda ni miskin sebelum ini, anda boleh jadi kaya. Dengan pengurusan kewangan yang betul, dengan kemahiran yang betul dan juga dengan ilmu pelaburan yang betul, anda boleh jadi kaya, tak ada masalah. Okay, benda ni memang dah dibuktikan pun. Cuma kalau anda nak mati ataupun nak meninggal miskin itu, boleh, tak ada masalah. Saya bagi contoh, anda boleh Google kisah Sulaiman Al-Rajihi, jutawan yang mendermakan semua hartanya. Sebelum dia meninggal dunia, dia dermakan semua, dia wakafkan semua hartanya, tanah-tanahnya, bisnesnya ke jalan Allah dan meninggal miskin. Ini okey, tak ada masalah. Okay? So, you born poor is not your fault and you can become rich. Okay? It's your fault if you cannot become rich. So, kalau you become rich, tak apa. And you can die poor but leaving great impact to society. So, benda ni boleh. Dan bagi saya, benda ni dah dialu-alukan lah. So, kalau anda nak meninggal dunia, kalau anda tinggalkan harta yang banyak, anda akan dihisap ke semua harta-harta anda. Tapi kalau anda wakafkan kesemuanya ke jalan Allah, anda meninggal dunia, harta anda sudah pun diwakafkan, okay, untuk kebajikan orang lain. Kalau anda wakafkan tanah anda beribu-ribu hektar di bisnes anda yang menjana pendapatan berjuta-juta ringgit ke jalan Allah, anda bayangkan nanti akhirat anda macam mana nanti. Okay? Kan? Kalau kita mati nanti, kita akan tinggalkan 3 benda sahaja di dunia. Iaitu yang pertama, doa anak-anak yang soleh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, sedekah amal jariah. So, apa yang Sulaiman Al-Rajihi ni buat apabila beliau wakafkan kesemua hartanya selepas kematian, harta-harta beliau ni adalah sedekah amal jariah yang beliau buat, dan the best thing about wakaf ini, dia tak akan putus sampai kiamat. Okay, kalau Allah harta tu diuruskan dengan baik, memang tak akan putus. Sumbangan itu akan sentiasa dikeluarkan ataupun diagihkan selepas kewafatan. Itu yang kita nak. Dan terutamanya kepada anda semua, terutamanya orang-orang Muslim kat luar sana, inilah level yang kita nak. Maksudnya kita meraih kekayaan di muka bumi ini, dan sebelum kita meninggal dunia, kita wakafkan harta-harta kita. Okay, saya bagi perumpamaan mudah lah. Anda umur 80 tahun, 90 tahun. Anda nak duit juta-juta buat apa? Anda nak pergi travel pun dah tak larat. Takkan anda nak makan kat kedai hipster kot, ambil gambar letak kat Instagram? Takkannya. Anda mungkin akan duduk rumah saja beribadah, okay, menanti kematian anda. So, at this point in time, why do you need all this richness? Kalau anda dah dapat meraih kekayaan yang luar biasa di muka bumi ini, wakafkan. Sebab kita kena fikir akhirat nanti. Right? So sebab itu juga saya di sini memang nak mendidik masyarakat-masyarakat kita untuk jadi kaya. Sebab bila kita jadi kaya ni, kita boleh buat macam-macam benda yang lebih baik untuk masyarakat kita. Kalau kita jadi kaya dengan cara yang betul, cara yang halal. Itu saja video daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubair, hit that subscribe button supaya setiap kali saya release video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, credit card, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, hanya pergi kepada YouTube channel saya Dr. Adam Zubair, klik pada butang playlist. Dekat situ tim saya dah susun baik-baik topik-topik yang anda boleh binge watch. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen, sila nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya akan jumpa anda nanti.